Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu, maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azim Jamal daripada Diploma Pendidikan Islam kelas 2, dan hari ini saya akan terangkan sedikit tentang nafkah. Nafkah ni sebenarnya sesuatu pendapatan seperti wang ringgit yang telah diusahakan oleh suami yang ditugaskan untuk diberikan kepada seorang isteri ataupun orang tuanya supaya dia dapat menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh diberikan contoh antara nafkahnya yang perlu diberikan kepada isteri ataupun orang tuanya adalah seperti pakaian, tempat tinggal, minuman ataupun keperluan hidup harian. Jadi dengan ini Allah juga berfirman yang berbunyi وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. Maksudnya, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 223. Apa yang kita faham tentang nafkah adalah Allah menetapkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya mengikut kemampuan daripada seorang suami itu sendiri. Baiklah, persoalan, bagi lelaki, antara isteri dan ibu, yang manakah perlu dipertanggungjawabkan dahulu? Jawapannya adalah ibu, kerana ibu adalah wanita yang pertama yang perlu kita jaga dan memberikan nafkah kepadanya. Barulah isteri, wanita kedua yang perlu kita jaga dan memberi nafkah kepadanya. Nabi SAW bersabda, Ridha Rabbi fi ridha walid wa sakhatur Rabbi fi sakhati walid. Yang maksudnya, keredaan Allah terletak pada keredaan kedua ibu bapa, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Riwayat Al-Tirmizi. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat dijelaskan berdasarkan nafkah ini adalah berdasarkan perbincangan dan perbahasan saya yang sebentar tadi. Saya ingin menyimpulkan bahawa Rasulullah SAW memberi nafkah dengan kadar yang mencukupi, iaitu kifayah dan baik ma'ruf kepada ahli keluarga baginda daripada segala apa yang diwajibkan, dengan tidak kurang dan tidak pula berlebihan kecuali sesetengah waktu. Ini berdasarkan kemampuan dari sumber pendapatan baginda Nabi SAW dan sikap Rasulullah SAW yang memilih kehidupan yang sederhana dan zuhud. Di samping itu, kita perlu juga mengambil iktibar daripada sikap qanaah
dan toleransi pada isteri-isteri Nabi SAW. Mereka memilih untuk tidak meminta kemewahan dunia yang berlebihan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW serta kenikmatan yang abadi di akhirat kelak. Pada akhirnya kami akhiri dengan doa dan diajarkan kepada kita di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Maksudnya, dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dan isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikan kami iman ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan berkaitan undang-undang keluarga Islam, iaitu tentang nafkah. Kerap kali kita mendengar cerita-cerita pengabaian terhadap anak dan isteri di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Adakah disebabkan kurangnya ilmu ataupun kurangnya pemahaman berkaitan nafkah di kalangan masyarakat? Menurut statistik, pendaftaran kes ini di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia bermula dari tahun 2013 hingga 2018 yang berdaftar sahaja berjumlah 12,983 kes. Pertama sekali yang mesti kita kena tahu adalah definisi nafkah. Apa itu nafkah? Nafkah dari segi bahasa ialah mengeluarkan sesuatu untuk kebaikan. Makanan, pakaian, pendidikan, keagamaan dan perubatan. Kita fokuskan kepada anak sahtaraf saja. Hal ini kerana terdapat sedikit perbezaan di antara anak sahtaraf dan anak tidak sahtaraf. Di mana anak tidak sahtaraf lebih merujuk kepada si ibu. Persoalan utama di sini, siapa yang wajib menanggung nafkah? Jawapan yang paling tepat ialah bapa atau suami. Jika bapa tiada, tanggungan berpindah mengikut susunan tertib wali. Hal ini bersesuaian dengan nas Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan kewajipan bapa ialah memberi makan. Persoalan utama di sini, siapa yang wajib menanggung nafkah? Jawapan yang paling tepat ialah bapa atau suami. Jika bapa tiada, tanggungan berpindah mengikut susunan tertib wali. Hal ini bersesuaian dengan nas Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan kewajipan bapa ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Hukum memberi nafkah ini adalah wajib ke atas semua tanggungannya. Terdapat beberapa jenis-jenis nafkah. Yang pertama ialah nafkah diri. Yang kedua, nafkah anak. Yang ketiga, nafkah isteri. Dan keempat, nafkah ibu bapa. Nafkah diri bermaksud mengeluarkan wang perbelanjaan untuk diri sendiri. Contohnya, makanan, minuman, tempat tinggal, perubatan, pakaian. Nafkah batin pula lebih kepada melibatkan hati perasaan isteri dan akal fikiran isteri. Sebagai contoh, memberi isteri ilmu pengetahuan, mendengar pandangan isteri, buatkan isteri tersenyum serta menaikkan semangat isteri. Nabi SAW juga telah bersabda, tidak ada seseorang yang menyumpai Allah dengan dosa yang lebih besar daripada seorang suami yang membodohkan ahli keluarganya. Seterusnya adalah syarat wajib nafkah anak.
Jumhur fuqaha mendasarkan seorang bapa wajib memberi nafkah untuk anaknya dengan syarat bahawa anak itu belum boleh berdikari bagi anak perempuan sehingga dia berkahwin atau sehingga dia ada pekerjaan. Bapa itu mampu memberi nafkah dengan mempunyai makanan yang melebihi keperluan diri dan isteri. Bapa tidak wajib beri nafkah sekiranya anak telah balik dan mampu bekerja. Bapa juga wajib memberi nafkah anaknya yang masih belajar berkaitan ilmu dengan kewajipan diri. Nafkah anak telah dijamin dalam undang-undang di Malaysia. Perkara ini dapat dirujuk di dalam Seksyen 72 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Syarat wajib nafkah kepada isteri ialah akad nikah mesti dilakukan dengan sah. Yang kedua, isteri menyerahkan dirinya kepada suami. Ketiga, isteri mengikut suaminya tinggal di rumah yang dipilihnya. Keempat adalah nafkah mestilah dari sumber yang halal. Dan yang terakhir adalah kadar nafkah isteri mengikut kemampuan suami, bukan kedudukan isteri, sama ada dia kaya atau miskin. Surah At-Talaq ayat 7 ada mengatakan yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Bagaimana pula jika isteri bekerja? Suami tetap wajib memberi nafkah kerana isteri hanya membantu suami yang tidak mampu menanggung kos sara hidup. Gaji isteri adalah hak miliknya, bukan hak milik bersama. Isteri yang belanjakan hartanya untuk membantu suami akan diberi 2 ganjaran pahala. Yang pertama ialah pahala membantu ahli kerabat. Yang kedua ialah pahala bersedekah. Jika suami gagal memberi nafkah yang sewajarnya kepada isterinya mengikut kemampuannya, dia dianggap berhutang dengan isterinya, kecualilah jika isteri menghalalkannya. Isteri juga boleh menuntut fasah di atas kegagalan suaminya memberi nafkah. Seterusnya, untuk nafkah ibu bapa pula, ia wajib diberi oleh anaknya, tak kira lelaki atau perempuan. Sekiranya ibu bapa miskin dan tidak mempunyai harta, syaratnya hartanya mesti melebihi tanggungan diri isteri dan anaknya. Adapun nafkah kepada orang lain selain isteri, ia tidak wajib melainkan apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, mereka adalah miskin, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai sumber pendapatan. Jika mereka mempunyai harta atau memiliki sumber pendapatan sendiri, tidak wajiblah lagi ia menyara mereka. Namun, digalakkan ia meneruskan pemberiannya kepada ibu bapanya untuk mengekalkan silaturahim. Ia mempunyai kemampuan untuk menanggung mereka, sama ada dengan hartanya atau dengan sumber pendapatannya. Kemampuan ini merangkumi kos saraan untuk diri sendiri dan isteri. Jika ada lebihan setelah ditolak keperluan diri dan isteri, barulah ia wajib menyara ahli keluarganya yang lain. Seterusnya adalah sebab-sebab hilang kelayakan mendapat nafkah ialah yang pertama, kematian. Jika suami atau isteri meninggal dunia, maka terputuslah tanggungjawab nafkah itu. Selain itu ialah nusus. Jika isteri nusus yang derhaka terhadap suami, maka suami tidak wajib untuk memberi nafkah kepada isteri. Yang ketiga adalah murtad.
di mana suami atau isteri yang telah murtad tidak layak untuk memberi dan menerima nafkah. Natijahnya, nafkah adalah sesuatu tanggungjawab yang wajib dilakukan oleh suami atau bapa dalam sesebuah keluarga tanpa mengira kaya atau miskin. Jika gagal untuk melaksanakannya, maka ia boleh meruntuhkan kebahagiaan sebuah keluarga yang harmoni.